وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat menyambung lagi daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berada pada muka yang ke-718. Pada bilangan nombor hadis yang dicatat di sini ialah 1651. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata Qadhi Iyad, wa qala inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Pada perbicaraan berkaitan dengan sifat Nabi SAW, yang mana ada sebahagian masa para Nabi ini ada merasakan perasaan-perasaan sama macam manusia. Lapar, sakit, demam, ada luka dan seumpamanya. Ada dalam keadaan Allah Ta'ala pelihara para Nabi Tuhan, dan Allah Ta'ala zahirkan khususiah Nabi. Kadang-kadang Nabi tak makan kerana Allah Ta'ala memberikan makanan kepada baginda. Orang nampak Nabi SAW tidak makan. Nabi tidak makan. Berlaku wisal dalam puasa Nabi. Apabila sahabat cuba meniru perbuatan Nabi untuk berpuasa tanpa berbuka, Nabi larang, kata ini
Sebagaimana hadis ni, inni lastu kahayatikum, aku bukan seperti keadaan kamu. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, aku bermalam dalam keadaan Allah Ta'ala memberi makan dan memberi minum kepadaku. Wa qala lastu ansa walakin unassa liyustanna bih, tidak aku lupa tapi aku diperlupakan untuk dijadikan sunnah ataupun persyariatan dengannya. Fa akhbaru alaihi salam anna sirrahu wa batinahu, maka Nabi memberitahu bahawa sir dan batinnya, dalaman dan rohani baginda, wa ruhahu, dan ruh baginda, bi khilafi jismihi wa zahirihi, menyalahi dan tak sama dengan jisim dan zahir baginda. Wa anna al-afat allati tahullu zahirahu min dha'fin wa ju', dan kesusahan ataupun kesakitan yang yang berlaku pada zahir tubuh baginda daripada keletihan, kelaparan, wasaharin, sahar berjaga malam, wa naumin, dan tidur, la yahullu minha syai'un batinah, tidak kena satu pun daripada itu akan batin dan rohani Nabi. Hanya zahir saja, Rasulullah mengantuk, Rasulullah tertidur, Rasulullah sakit, itu hanya pada zahir, tidak pada batin Nabi. Bi khilafi ghairihi minal bashar, berlainan dengan selain baginda daripada manusia. Bi hukmil batin, pada hukum perkara yang bersifat batin di dalaman. Lianna ghairahu idza nama istaghraqan naumu jismahu wa qalbah, kerana selain daripada Nabi, apabila mereka tidur itu akan menguasai jisim badannya dan juga hatinya, tak sedar, sehinggalah terkejut ataupun orang kejutkan. Wa huwa alaihi salam, walha baginda Nabi SAW, fi naumihi, dalam keadaan tidur Nabi, hadirul qalbi, hadir hati baginda, kama huwa fil yaqadati, sebagaimana dalam keadaan jaga dan sedar. Hatta qad jaa fi ba'dil athar, sehingga datang dalam sebahagian daripada riwayat-riwayat, annahu kana mahrusan minal hadathi fi naumihi, bahawa Nabi ni terjaga daripada berlaku hadas ketika tidur, likauni qalbihi yaqadhan, kerana keadaan hati Nabi itu jaga, kama zakarnahu, sebagaimana kami sebutkan. Wa kadzalika ghairuhu idza jaa dha'ufa lidzalika jismuhu, demikianlah selain daripada baginda, apabila lapar akan jadi lemahlah, kerana sebab itu lemah jisimnya. Wa kharat quwwatuhu, dan akan menurun kekuatannya. Fa batalat bil kulliyati jumlatuhu, dan akan jadi lemah dan jadi terbantuk dengan kesemuanya diri manusia itu bila tak makan. Wa huwa alaihi salam, walhal Nabi alaihi salatu wassalam, qad akhbara, baginda memberitahu, annahu la ya'tarihi dhalik, tidak mendatangi kepada baginda perkara itu. Wa annahu bi khilafihim, dan baginda ini menyalahi keadaan mereka. Liqaulihi, kerana Nabi sebut, lastu kahayatikum, tidak aku seperti keadaan kamu. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, aku bermalam dalam keadaan Allah memberi makan dan memberi minum kepadaku. Allah tak beri kepada Nabi sifat lapar itu. Nabi tak lapar. Dia seakan Nabi ada diberi makanan dan minuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berasa lapar pun walaupun Nabi tak makan. Wa kadzalika aqul, demikianlah aku berkata, innahu fi hadzal ahwali, fi hadhihi ahwali kulliha, dan baginda Nabi pada keadaan ini semuanya, min wasabin wa maradin, daripada keletihan dan kesakitan, sihrin wa aradin, dalam keadaan laku sihir pada Nabi, dan dalam keadaan wa aradin tu maknanya perkara yang mendatang, wa ghadabin, dalam keadaan marah ke, lam yajri ala batinihi ma yukhillu bihi, tidak berlaku pada batin Nabi perkara yang mencacatkannya. Wala fadha minhu ala lisanihi wa jawarihihi ma la yaliku bihi, dan tidak jadi terkeluar di atas lidah Nabi itu dan anggota Nabi perkara yang tidak layak. Dia tidak menyebabkan Nabi bertindak dengan tidak wajar kerana sebab berlaku ni, tak. Nabi terjaga, walaupun berlaku begitu, tidak lahir dan keluar daripada Nabi perkara-perkara yang tidak patut.
kama ya'tarihi ghairahu, sebagaimana mendatangi perkara ini kepada selain Nabi minal bashar, daripada manusia, mimma akhudhu ba'du fi bayani, daripada perkara yang kita akan bincangkan selepas huraiannya. Faslun fi raddi ala man ta'ana fi hadithi sihri. Ini fasal Qadhi Iyad buat khusus pada menolak pandangan orang yang menta'ana, orang yang menuduh atau mencela ataupun menolak pada hadis sihir. Ada sebahagian menyatakan bahawa kerana Nabi ni maksum, sihir tidak berlaku. Sampai begitu. Jadi Qadhi Iyad menerangkan bahawa yang sebenarnya berlakulah sihir kerana diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Diriwayatkan dengan hadis yang sahih, dan bahawa sihir ini dia tidak mencacatkan dan merendahkan kedudukan Nabi, ataupun tidak mencacatkan maksumnya, sifat maksumnya Nabi itu. Jadi di sini perbincangannya. Qadhi Iyad cuba datangkan hujah untuk menolak pandangan yang mengatakan bahawa orang mengatakan hadis sihir ini tak betul dan seumpamanya. Fa in qulta, jika kamu kata, faqad ja'atil akhbaru sahihatu, telah datang hadis-hadis yang sahih annahu alaihi salam suhira, Nabi kena sihir. Kama hadatsana Syekh Abu Muhammad Al-Attabi bi qiraati alaihi, qala hadatsana Hatim bin Muhammad hadatsana Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf hadatsana Muhammad bin Ahmad hadatsana Muhammad bin Yusuf hadatsana Al-Bukhari hadatsana Ubaid bin Ismail qala hadatsana Abu Usamah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, suhira Rasulullah, disihir Nabi, hatta innahu yukhayyalu ilaih, sehingga dikhayalkan, dibayangkan kepada Nabi, annahu fa'ala syai' wa ma fa'alahu, bahawa Nabi buat sesuatu tapi Nabi sebenarnya tak buat. Jadi nampak macam Nabi pada pandangannya nampak macam dia buat sesuatu, tapi sebenarnya Nabi tak buat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, hatta kana yukhayyalu ilaih, sehingga kan Nabi ini dikhayalkan, digambarkan, mana Nabi sendiri rasa nampak macam annahu kana ya'ti nisa, bahawa Nabi mendatangi isterinya, wala ya'tihin, tapi sebenarnya Nabi tak datang pun kepada isterinya, tidak bersama pun isterinya. Wa idza kana hadza min tibasil amri 'ala al-mashhur, kalaulah ini daripada keraguan perkara yang datang kepada orang kena sihir, fa kaifa halun Nabi SAW, maka bagaimana keadaan Nabi fi dzalika, wa kaifa jaza alaihi, macam mana boleh harus berlaku wa huwa ma'sum, dalam keadaan Nabi ni terjaga. Jadi itu iskal yang berlaku, sehingga mereka ni menolak bahawa Nabi ni kena sihir. Maka kata Qadhi Iyad, fa'lam, hendaklah kamu tahu, wafaqanallahu wa iyyak, semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kami dan kepada engkau, anna hadzal haditha sahihun muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih yang disepakati, wa qad ta'anat fihi al-mulhidatu, dan telah mencerca, menolak dan mencerca serta menolak hadis ini oleh mulhidah, golongan-golongan sesat. Wa ta'adzarat bihi, dan mereka menggunakan zari'ah, sebab dijadikan hadis ini sebab lisukhfi uqulihim, kerana lemahnya akal mereka, wa talbisiha ala amsalihha, dan mereka tidak jelas, mereka berasa ragu-ragu di atas seumpama hadis ini. Ta'adzarat ila muta'alliqum bi ta'adzarat, mereka menjadikan hadis ini sebab ila tashkik, pada nak mendatangkan keraguan fi syar'i, dalam syarak. Dia kata, ni maknanya Nabi, macam mana kita nak percaya orang ni? Nabi sendiri tak tahu bahawa dia ni dalam keadaan gini, boleh jadi Nabi kena sihir. Dalam keadaan sihir, Nabi kata bahawa dia jadi dikhayalkan, nampak macam buat ni pada tak buat. Macam mana kamu nak kata bahawa apa yang disampaikan tu terselamat? Mereka gunakan sebahagian daripada golongan orang sesat, mereka gunakan hadis ini sebagai dalil bagi pandangan mereka. Waqad nazzaha Allahu syar'a, sungguhnya Allah Ta'ala telah mentanzih dan menyucikan syariat, wan nabiyya, dan Nabi, amma yudkhilu fi amrihi labsan, pada perkara yang boleh memasukkan dalam dirinya keraguan. Wa innamas sihru, jadi jawab Qadhi Iyad, wa innamas sihru maradun minal amrad, sihir ini ialah penyakit daripada penyakit-penyakit.
wa aridun minal ilal, perkara yang mendatang daripada penyakit. Tajuzu alaihi, harus ke atas Nabi, ka anwa'il amradi, seumpama jenis-jenis sakit lain, mimma la yunkiru wa la yuqadahu, mimma la yunkaru wa la yuqadahu fi nubuwwatihi alaihi salam, daripada perkara yang tidak diingkari dan tidak mencacatkan pada kenabian Nabi. Wa amma ma warada, okey, jadi maknanya jawapan qadhiyat, benda ini hadis sahih. Macam mana kita nak tolak hadis ini? Hadis sahih muttafaq alaih. Maknanya berlaku sihir lah. Nabi sendiri beritahu dan sahabat pun beritahu, Aisyah beritahu. Cuma ini bukan mencacatkan kedudukan Nabi. Dia umpama penyakit-penyakit lain. Sebagaimana sihir itu jenis penyakit, maka begitulah penyakit ini harus pada diri Nabi dan tidak mencacatkan kedudukan Nabi. Wa amma ma warada annahu kana yukhayyalu ilai, adapun cerita yang datang bahawa Nabi ini dibayangkan seakan annahu fa'ala syai' wa la yaf'aluhu, Nabi seakan buat sesuatu tapi tak buat. Falaisa fi hadha ma yudkhilu alaihi dakhilah, tidak ada pada perkara ini sesuatu yang dapat memasukkan rasa ragu-ragu ataupun dakhilah, keaiban dan kekurangan. Tak ada kekurangan katanya pada perkara ini. Fi syai'in, pada sesuatu min tablighihi wa syari'atihi, pada perkara yang Nabi sampaikan dan syariat Nabi. Au yaqdahu fi sidqihi, atau mencacatkan pada kebenaran Nabi. Li qiyamid dalil, kerana telah tertegaknya dalil wal ijma'i ala ismati min hadha, bahawa Nabi ini maksum dan terpelihara pada perkara ini. Wa inna ma hadha fi ma yajuzu turu'uhu alaihi fi amri dunyahu, hanya saja perkara ni Nabi sangka buat tapi tak buat ini berlaku pada perkara yang harus mendatanginya fi amri dunyahu, pada perkara dunia, allati lam yub'atsu bisababiha, yang bukan Nabi dibangkitkan kerana sebabnya. Nabi dibangkit bukan untuk perkara dunia. Nabi dibangkit dengan wahyu untuk menyampaikan wahyu Tuhan. Wala fuddila min ajliha, dan Nabi tidak dilebihkan kerana sebab dunia ini. Wa huwa fiha urdatun lil afat, dan Nabi ini dalam Rasulullah SAW terbentang untuk datang kepadanya afat, kesakitan, dan juga berlaku rosak pada diri baginda. Rosak maksud apa? Sakit lah, sakit, tua, ada. Nabi jadi tua, Nabi sakit, beruban dan seumpamanya, kasairil bashar, seumpama manusia lain. Fa ghairu ba'idin, maka tidaklah jauh, maknanya tidak pelik lah, ayu khayyala ilaihi, bahawa digambarkan pada Nabi, min umuriha, pada perkara-perkaranya, mala haqiqatalahu, yang sebenarnya tak ada hakikat. Thumma yanjali, kemudian perkara ini jadi hilang, jadi terang balik, kama kana, sebagaimana yang ada. Jadi maknanya apa? Perkara-perkara dunia yang Nabi kata, Nabi sangka dia buat. Tak? Contohnya Nabi sangka dia apa? Nabi sangka dia minum, rupanya tak minum. Nabi sangka dia makan, rupanya tak makan. Jadi dikhayalkan benda ni tak ada kaitan dengan tabligh, dengan penyampaian wahyu. Nabi sangka dia pergi ke rumah isterinya dan bersama isterinya, tapi sebenarnya tidak. Jadi benda-benda begini, benda yang tidak berkait dengan syariat dan juga wahyu, dia tidak mencacatkan kenabian. Yang mana perkara ini datang gambaran tersebut, tapi lepas itu Nabi bila nyata, tahulah bahawa itu tidak berlaku. Tidak berlaku apa? Sebenarnya tak berlaku. Nabi ingat dia makan minum, rupanya tak makan tak minum lagi. Itu antara kesan sihir itulah. Kesan sihir boleh jadi orang tu, menyebabkan orang tu jadi lakus. Sebab apa? Dah dia ingat dia makan dah, dia kenyang dah, tapi sebenarnya dia tak makan lagi. Itu kalau manusia biasalah, manusia nak biasa. Tapi Nabi, yang berlaku pada Nabi, berlaku datang gambaran ataupun khayalan sebegitu, tapi lepas itu dia hilang. Wa aidan, lagi pula, faqad fassara hadzal fasla, telah menghuraikan pasal ini, al-hadithu, oleh hadis lain, min qawlihi, daripada perkataan Nabi atau perkataan hadis itu, hatta yukhayyala ilaihi annahu ya'ti ahlahu wa la ya'tihinna, sehingga kan disangkakan, dikhayalkan bahawa baginda datang kepada ahli keluarganya, isterinya, tapi sebenarnya dia tak datang, dia tak bersama. Waqad qala Sufyan, wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihri, ini lebih perkara yang sangat berat yang boleh datang dengan sebab sihir. Walam ya'ti fi khabarin minha annahu nukila anhu fi dhalik,
dan tidak datang pada satu khabar pun bahawa itu dinukilkan daripada demikian itu qaulun bi khilafi ma kana akhbara annahu fa'alahu wa lam yaf'alhu. Perkataan yang menyatakan berlainan dengan apa yang diberitahu bahawa baginda buat tapi tidak buat. Wa inna ma kanat khawatira wa takhayyulatin. Hanya saja itu khawatir, itu lintasan dan juga khayalan saja. Jadi maknanya itu Nabi dikhayalkan dan datangkan khawatir itu, yang mana Nabi sangka buat tapi sebenarnya tak buat lagi. Okey, wa qad qila, dan sungguhnya dikatakan innal murada bil hadis, bahawa yang dimaksudkan dengan hadis annahu kana yatakhayyalu syai'a annahu fa'alah. Nabi ini sangka bahawa dia buat, wa ma fa'alahu, tapi sebenarnya tak buat lagi. Annahu fa'alahu wa ma fa'alahu lakinnahu takhyilun la ya'taqidu sihhata. Tapi itu khayalan yang Nabi tidak i'tiqad betul. Nabi rasa macam buat tapi tidak yakin benda tu betul. Dia nak kabur apa yang berlaku. Faham tak? Bukan maknanya dikhayalkan berlaku dan dia yakin berlaku. Ada macam kita kata dia dikhayalkan, diberi perasaan seakan-akan berlaku perkara itu dan dia yakin berlaku. Tak. Nabi memberitahu sahaja bahawa sihir itu ganggu Nabi sehingga Nabi khayalkan sesuatu, rasa macam buat, sebenarnya tak buat, tapi Nabi tahu tak buat tu. Nabi tahu benda tu tak betul. Tapi nak beritahu kan. Lakinnahu takhyilun la ya'taqidu sihhatah. Itu hanya khayalan dan bayangan yang Nabi tidak i'tiqadkan benda tu betul. Litakuna bihamdillah i'tiqadatuhu, supaya jadilah sekalian i'tiqad Nabi kulluha, semuanya ala sadad, di atas i'tiqad yang benar, wa aqwaluhu ala sihhah, dan perkataan Nabi itu di atas perkataan yang betul dan benar. Hadza ma waqa'tu alaihi li a'immatina, inilah apa yang aku dapati kalam daripada ulama-ulama, imam-imam kami, minal ajwibati, daripada jawapan-jawapan, an hadzal hadisi, tentang hadis ini, ma'ama awdahnahu, lebih bersama apa yang telah kami jelaskan, min makna kalamihim, daripada makna perkataan para ulama, wazidnahu bayanan min talwihatihim, dan kami menambahkan lagi keterangan daripada isyarat-isyarat mereka yang ulama sebut, wa kullu wajhin minha muqni', dan setiap wajah daripada jawapan yang kami datangkan itu muqni', memadai untuk memberi kefahaman dan keyakinan. Lakinnahu qad zahara li fil hadithi ta'wilun ajla, namun telah nyata bagiku pada hadis ini takwilan yang lebih jelas, wa ab'adu min mata'ini zawil adalil, dan lebih jauh daripada cercaan dan celaan orang yang mempunyai kesesatan. Yustafadu min nafsil hadis, yang dapat difaham daripada hadis itu sendiri. Jadi kalau kata qadiyat, apa yang aku nukilkan ni daripada jawapan para imam ini sudah memadai. Namun aku dapat di sana ada satu lagi yang Allah Ta'ala buka kepada aku, iaitu jawapan yang lebih jelas macam mana huraian dan kefahaman tentang hadis ni. Wa huwa anna Abdul Razzaq qad rawa hadzal haditha, bahawa Abdul Razzaq dia meriwayatkan hadis ini Anil Musayyib wa Urwah bin Zubair, daripada Musayyib dan juga Urwah bin Zubair. Qala fihi anhuma, kata daripada mereka berdua, sahara yahudu bani Zuraiq Rasulullah, Yahudi daripada Bani Zuraiq dia sihir Nabi. Faja'aluhu fi bi'rin, lalu diletakkan alat sihir itu dalam telaga. Hatta kada Rasulullah SAW ayunkira basarahu, sehinggalah Nabi SAW mengingkari apa yang dilihat. Nampak? Jadi benda yang Nabi sihir itu seakan membuat khayalan dan bayangan. Membuat khayalan dan bayangan pada pandangan Nabi. Tsumma dalahullah, kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi ala ma sana'u, kepada apa yang mereka buat, ahli-ahli sihir buat ni. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, fastakhrajahu minal bi'ri, lalu dikeluarkan daripada telaga tersebut bahan sihir itu. Nabi suruh Sayyidina Ali turun dalam telaga buta lah, telaga tak ada air, dikeluarkan daripada itu alat yang digunakan untuk sihir Nabi.
Waruya nahwuhu anil Waqidi, dan riwayatkan seumpama itu daripada Al-Waqidi an Abdurrahman bin Ka'b wa Umar bin Hakam. Ini juga salah satu makna daripada wajah jawapan. Jadi macam mana yang kita kata dan sebut tadi, bahkan yang boleh kita kata yang lebih jelas pada masalah ini, kita katakan bahawa khayalan dan bayangan itu dipernampakkan pada Nabi seakan ada buat, tapi Nabi tak buat dan Nabi tak yakin. Jadi apa yang disebut itu ialah hanya Nabi cerita apakah situasi yang berlaku pada diri baginda. Dalam keadaan baginda tahu bahawa itu tidak betul. Terjaga daripada Nabi mengiktikadkan benda yang tak betul. Wa dzakara an Atha al-Khurasani, telah meriwayatkan Abdul Razak riwayatkan daripada Atha al-Khurasani an Yahya bin Ya'mur, hubisa Rasulullah SAW, ditahan Nabi SAW an Aisyah, daripada Aisyah sana setahun. Nabi tidak mendekati Aisyah. Fabaina huwa naimun, ketika Nabi sedang tidur, atahul malakan, datang kepada baginda dua orang malaikat. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'sihi wal akharu inda rijlai. Salah seorang duduk di kepala, salah seorang duduk di kaki. Ini cerita apa? Cerita bagaimana diturunkan al-mu'awwidhataini. Mana malaikat ajar pada Nabi macam mana nak lepaskan daripada sihir. Nak lepaskan daripada ikatan sihir yang dibuat oleh Yahudi tadi. Qala Abdul Razak hubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyata khassatan sanatan. Ditahan Nabi daripada mendekati Aisyah. Nabi tak bersama Aisyah dalam tempoh setahun, hatta ankara basarah, sehingga dia menafikan apa yang dilihatnya daripada gambaran khayalan sihir tersebut. Warawa Muhammad bin Sa'adin an Ibn Abbasin maridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sakit, fahubisa anin nisa, dan tertahan daripada baginda, wa ta'ami wa syarab, dan makan dan minum. Fahabata alaihi malakan, lalu turun ke atasnya dua malaikat. Wa dzakaral qissata, dan disebutkan kisah itu secara panjang. Tapi hadis-hadis yang diriwayatkan ni yang akhir ni lah, daripada apa ni, Waqidi. Kalau tengok dari segi sanad hadis itu, hadis ni dhaif lah. Kalau hadis-hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah lain, tidak ada sebutlah bahawa berlaku ni tempoh lama mana, adakah Nabi tertahan daripada makan minum dan seumpamanya. Jadi didatangkan ini atas dasar mendatangkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bagaimana keadaan sihir yang berlaku pada Nabi itu. Faqad istabana laka, maka telah nyata bagi kamu, min madmumi hadhihi riwayati, daripada kandungan riwayat-riwayat ini, anna sihra innama tasallata ala zahirihi wa jawarihi. Sihir itu hanya menguasai zahir dan juga anggota Nabi saja, la ala qalbihi wa i'tiqadihi wa aqlihi, tidak menguasai atas hati, i'tiqad dan akal. Wa annahu innama athara fi basarihi, hanya saja dia memberi kesan pada penglihatan Nabi saja. Wa habasahu an wat'i nisaihi, dan memberi kesan kepada tertahannya Nabi daripada bersama dengan isteri baginda. Wa ta'amihi, makanan. Wa adha'afa jismahu wa amradahu, dan menyebabkan lemah badan serta menyebabkan sakit. Wa yakunu ma'na qawlihi, maka jadilah makna perkataan Nabi, yukhayyalu ilaihi annahu ya'ti ahlahu wa la ya'tihinna, dikhayalkan, digambarkan seakan-akan Nabi mendatangi ahli keluarga isteri baginda. Ahlahu makna isteri baginda, wala ya'tihin, tapi sebenarnya baginda tak pergi pun, tak bersama pun. Apa makna dia? Ay yadhharu lahu min nasyatihi, bahawa zahir daripada segar Nabi itu, kekuatan Nabi itu, wa mutaqaddami adatihi, dan nyata daripada adat-adat baginda yang dahulu, al-qudrata ala nisa, kemampuan untuk Nabi bersama dengan isterinya. Fa idza dana minhum, bila Nabi hampir mendekati untuk bersama, asabathu akhdatus sihr, maka datang kepada baginda penyakit sihir ni. Sihir pun mari menyebabkan Nabi tak jadi untuk bersama.
falam yaqdir ala ityanihi, maka tak mampu Nabi untuk mendatangi isteri dia, kama ya'tari man ukhidha wa'turida, sebagaimana mendatangi orang yang ukhidha wa'turida. Ukhidha wa'turida maknanya orang yang datang penyakit-penyakit dan juga datang perkara itu. Jadi Nabi ada keinginan, tiba-tiba bila datang dekat, sihir mari halang dan kacau dia, menyebabkan Nabi pun tak jadi. Wala'allahu, dan boleh jadilah limithli hadza, dari seumpama ini, asyara Sufyan biqaulihi, telah mengisyaratkan Sufyan dengan perkataannya, wa hadza ashaddu ma yakunu minasih, inilah seberat-berat perkara yang berlaku daripada sihir. Macam kita tengoklah sihir apa? Sihir penghalang, sihir apa? Sihir penghalang, sihir pemecah. Tak boleh. Bila datang kepada isteri, jadi tak ada keinginan, tak ada tu. Wa yakunu qawlu Aisyah fi riwayatil ukhra, dan adalah perkataan Aisyah dalam riwayat lain, innahu yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai' wa lam yaf'alhu aw ma fa'alahu, bahawa digambarkan seakan Nabi membuat sesuatu tapi Nabi tak buat. Min babi makhtalla min basarihi, itu daripada perkara yang mendatangi pada penglihatan. Kama dzukira fil hadis, sebagaimana disebut dalam hadis. Fayudhannu annahu fayadhunnu, maka menyangka Nabi annahu ra'a syakhsan min ba'di azwajihi, bahawa dia melihat seseorang daripada isteri baginda. Au syahada fi'lan min ghairihi, atau dia melihat ada perbuatan daripada orang lain, Nabi nampak macam orang ni buat begini. Walam yakun ala ma yukhayyalu ilaih, tapi sebenarnya tidaklah sebagaimana dikhayalkan itu. Lima asabahu fi basarihi, kerana apa yang ada daripada sihir itu menjejaskan ataupun menyebabkan itu pada pandangan Nabi. Wa dha'fi nazarihi, dan lemah perlihatannya. La li syai'in tara'a alaihi fi maizihi, bukan kerana sesuatu yang mendatangi Nabi fi maizihi, pada kekuatan akalnya, pada akal. Bukan makna menyebabkan Nabi fikir tak betul dah, jadi berfikiran yang dan tidak berkecamuk dan seumpamanya, tak. Nak ceritanya berlaku pada penglihatan. Wa idza kana kadzalika, jika adalah sedemikian rupanya, lam yakun fi ma dzukira min isabati sihri lahu, maka tidak adalah dari apa yang tersebut daripada kenanya sihir bagi Nabi, wa ta'thirihi fi, dan memberi kesan sihir pada Nabi, ma yudkhilu labsan, perkara yang dapat memasukkan keraguan, wala yajidu bihi mulhidatu al-mu'taridu unsan, dan tidak akan mendapatilah golongan sesat yang membangkang itu apa-apa unsan yang dapat menggembirakan mereka. Tak ada apa pun, tak ada hujah yang dapat menggembirakan dan menenangkan mereka. Faslun fi ahwalihi fi umurid dunia, fasal pada menyatakan hal ehwal Nabi SAW pada perkara dunia. Hadhihi haluhu fi jismih, ini keadaan yang berlaku pada jisim zahir Nabi. Fa amma ahwaluhu fi umurid dunia, adapun ahwal keadaan Nabi pada perkara urusan dunia, fa nahnu nasburuha ala uslubiha, kami akan huraikannya, bentangkannya, ala uslubihal mutaqaddim, mengikut uslub yang telah dahulu, insya-Allah, bil aqdi wal qawli wal fi'li, berkait dengan i'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Kami akan terangkan, susunkan begitu. Wa ammal aqdu minha, adapun perkara yang melibatkan i'tiqad, pegangan, berlaku ke tidak Nabi benda-benda yang perkara dunia Nabi i'tiqad lain, berlaku lain. Faqad ya'taqidu fi umurid dunya asy-syai' ala wajhin, sungguhnya kadang-kadang boleh dia i'tiqad pada perkara dunia itu di atas satu perkara, atas satu wajah, wa yadhharu khilafuhu, tapi nyata sebaliknya, Nabi ingat begini berlaku, rupanya tidak begitu. Aw yakunu minhu ala syakkin aw dhannin bi khilafi umuri syar'i, ataupun berlaku daripadanya syak atau zan lain daripada perkara syarak, perkara dunia, bukan perkara syarak. Kama hadatsana Imam Qadhi'iyah mendatangkan sanad dia kepada hadis itu, sanad muttasil dia. Abu Bahrin Sufyan bin Asir wa ghairu wahidin sama'an wa qira'atan, dia ambil sama dengan cara sama' dan juga qira'ah, dia dengar guru baca ataupun dibaca, murid baca. Qalu hadatsana Abu Abbas Ahmad bin Umar qala hadatsana Abu Abbas Ar-Razi hadatsana Abu Ahmad bin Amruyah ataupun Amruyah.
حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن رومي عباس وعباس الأنبري وأحمد معقري قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة حدثنا أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج قال kata Rafi' bin Khadij, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Wa hum ya'biruna an-nakhla, dalam keadaan orang Madinah ni sedang mendebungakan, mencantumkan bunga jantan dengan bunga betina nakhl. Ya'biruna an-nakhl, mendebungakan pokok tamar supaya jadi berbuah tamar. Faqala, lalu Nabi pun bertanya, ma tasna'un, kamu buat apa ni? Qalu kunna nasna'uhu, kami buat apa yang kami biasa buatlah. Kami debungakan bunga jantan dan betina ni. Qala la'allakum law lam taf'alu kana khaira. Nabi pun katalah, boleh jadi kalau kamu tak buat pun lagi molek. Tak payahlah panjat-panjat pokok kema tinggi tu. Fataraku, lalu mereka pun tinggalkan mendebungakan pokok tamar. Fanaqasat, maka jadi kurang buah tamar tahun itu. Fadzakaru dzalika lahu, lalu mereka sebutkan perkara ini pada Nabi. Faqala, Nabi kata, innama ana basyarun, aku ini hanya manusia. Idza amartukum bi syai'in min dinikum, kalau aku suruh apa-apa daripada urusan agama, fakhudhu bihi, mu kena ambil, kena buat. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin, tapi apabila aku menyuruh kamu sesuatu yang berkaitan ra'yun, pandangan perkara dunia, fa innama ana basyarun, hanya aku ni manusia. Jadi boleh jadi berlaku sebaliknya kan, itu perkara dunia. Nabi tidak diutuskan untuk benda itu. Wa fi riwayati Anas, dalam riwayat Anas sebut, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui perkara urusan dunia kamu. Wa fi hadithin akhar, innama dhannantu dhanna, hanya aku sangka tak perlulah mendebungakan pokok tamar. Fala tu'akhidhuni bidhanni, maka jangan kamu salahkan aku dengan sebab sangkaan aku, pandangan aku. Wa fi hadits Ibn Abbas fi qissati al-Kharsi, pada hadis Ibnu Abbas berkaitan tentang kharas. Kharas ni makna dianggar buah atas pokok. Jadi ada sebahagian daripada sahabat datanglah, macam mana kami ni nak bayar zakat, macam mana ni, kami buah tamar masih segar, masih di pokok, orang nak kutip zakat, mari dah. Macam mana? Nabi kata, kamu anggarkan buah itu bila kering berapa. Jadi orang-orang yang petani ni, orang yang bertanam pokok ni, mereka tahulah ni banyak ni buah ini biasanya akan bila dikeringkan jadi berapa kilo. Maka kamu keluarkan zakat berdasarkan anggaran. Al-kharas, al-kharsu maknanya anggaran. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, innama ana basyarum mithlukum, aku ini hanya manusia seperti kamu. Fama hadatsukum bihi anillah fahuwa haqqun, apa yang aku ceritakan daripada Allah maka itu benar. Wa ma qultu fihi min qibali nafsi, apa yang aku beritahu daripada pihak aku sendiri, fa innama ana basyarun ukhti'u wa usib, hanya aku ini manusia yang aku boleh bersalah, aku boleh betul. Wa hadza ala ma qararnahu, ini apa yang kami telah jelaskan, bima qalahu min qibali nafsihi, pada perkara yang Nabi beritahu daripada pihak dirinya, fi umurid dunia, pada perkara urusan dunia, wa dhannihi min ahwaliha, dan sangkaan Nabi tentang urusan dunia. La ma qalahu min qibali nafsihi wa ijtihadi fi syar'in syara'ahu, bukan perkataan yang Nabi sebut daripada pihak dirinya dan ijtihadnya pada perkara syariat yang Nabi yang dia disyariatkan. Bukan, Nabi tak kata dan tidak beri pandangan serta ikut-ikut suka menyatakan pada perkara syariat. Au sunnatin sannaha, atau perkara sunnah yang Nabi sunnahkan dan jadikan dia sunnah. Kama haka Ibnu Ishaq, sebagaimana menghikayatkan Ibnu Ishaq annahu alaihi salam, lamma nazala bi adna miyahil badar, apabila Nabi datang, tentera-tentera Nabi turun, nazala ni turun pada adna miyahi badar, pada bahagian telaga Badar yang bawah. Jadi kawasan ni berkaitan dengan cerita peperangan Badar lah.
Jadi badan ni tempat ada sumber air, sumber telaga. Jadi di situ Nabi turun dulu pada kawasan hak rendah, hak bawah. Bawah mana bahagian mula-mula. Qala lahu Hubbab bin Munzir. Hubbab bin Munzir bertanya kepada baginda. Nak menetap di sini ke, nak turun di sini ke? Tentera-tentera kita. Dia tanya pada Nabi, ahadha manzilun anzalakahu Allahu laisa lana an nataqaddamahu? Adakah ini kedudukan tempat yang Allah Ta'ala menempatkan kamu yang tidak ada bagi kami boleh nak melawannya, boleh nak nataqaddamuhu, boleh nak memberi pandangan, mendahulukannya. Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah, ataupun ini pandangan kamu, ini strategi perang dan juga tipu daya kepada musuh. Dia tanya Nabi, ini adakah ini wahyu ataupun pandangan dan tipu daya kamu dalam peperangan? Qala la, bukan. Ini bukan wahyu ni. Bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah, tapi dia pandangan dan juga peperangan serta strategi. Qala, maka kata Hubbab bin Munzir, fa innahu laisa bimanzil ya Rasulullah. Tempat ni tak sesuai Rasulullah. Tempat yang kita duduk ni, kita berhenti tentera kita ni tak sesuai. Inhad, bangun, naik lagi, hatta na'ti adna ma'in minal qaum, sehingga kita datang kawasan hak paling dekat dengan air yang ada. Kawasan Badar, kita ambil cari pergi yang paling hampir dengan musuh. Maknanya kita ambil semua kawasan air tu jadi blok kita, pihak orang Islam. Jangan duduk pada hujung, kerana akan ada air ni digunakan. Kita ambil paling habis, paling dekat dengan musuh, supaya jadi kawasan air itu milik kita semua. Yang mana yang boleh kita dekat lah, yang paling dekat dengan kaum, iaitu dengan musuh. Fananzilahu, maka kita duduk di situ, kita turun di situ. Thumma nu'awwira ma wara'ahu minal qulubi, kemudian kita pun timbus apa yang lepas daripada itu, daripada perigi-perigi. Ada lagi sumber air, hak lepas pada tu kita tambah dulu. Kita ambil kawasan air yang paling hampir, paling banyak, dan kalau ada di pihak sana masih ada air lagi, kita kambus dulu pergi-pergi itu, kita tahan mereka daripada air. Fanashrabu wala yashrabun, yang mana kita dapat minum daripada sumber air, mereka tak dapat minum kerana kita dah kambuskan tempat-tempat air tersebut. Faqala, lalu Nabi kata, asyarta birra'yi, asyarta birra'yi, sesungguhnya kamu telah mengisyaratkan dengan pandangan yang benar. Isyarat kamu ni benar, wahai Hubbab ibn Munzir. Itulah sebenarnya pandangan, itulah yang betul. Wa fa'ala ma qalahu, lalu Nabi buat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Hubbab ibn Munzir. Wa qad qala lahu Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah Taala dah beritahu kepada Nabi, wa syawirhum fil amri, hendaklah kamu mesyuaratkan para sahabat dalam urusan itu. Wa arada masaliha ba'di aduwihi, wa arada musalahata ba'di aduwi, Nabi ingin nak melakukan suluh, perdamaian dengan sebahagian daripada musuh baginda, ala thuluthi thamaril Madinah, dengan pihak Yahudi pihak Yahudi, supaya bayar kepada Nabi 1/3 daripada hasil buah tamar Madinah yang mereka tanam. Fastasyarul Ansar, lalu Nabi tanyalah orang Ansar yang telah lama duduk dengan orang Yahudi ni. Falamma akhbaruhu bi ra'yihim, apabila mereka memberitahu tentang pandangan mereka, mereka kata tak boleh Nabi, dah boleh buat gitu, kita buat gini. Raja'a anhu, maka Nabi pun rujuk balik, tarik balik pandangan. Sebab apa? Sebab itu benda yang berkaitan urusan dunia. Maka Nabi musyawarah, Nabi bertanya dan melakukan syura, maka sahabat menyatakan pandangan yang lebih baik, maka Nabi ikut. Famislu hadza wa ashbahu, dan seumpama ini dan yang serupa dengannya, min umurid dunia, daripada perkara dunia, allati la madkhala fiha li ilmi diyanatin, yang tidak ada jalan padanya untuk mengetahui ilmi diyanatin, untuk berkaitan dengan ilmu keagamaan, wala i'tiqadiha, dan tidak berkait dengan i'tiqadnya, wala ta'limiha, dan tidak mengajarkannya, yajuzu alaihi fiha ma dzakarna, harus berlaku pada perkara itu, perkara dunia ini yang bukan perkara melibatkan dianah, agama, berkait i'tiqad tak.
bukan melibatkan perkara itu, harus atasnya ma zakarna, apa yang telah kami sebut. Idh laisa fi hadza kullihi naqisah, kerana tidak ada pada ini kesemuanya kekurangan, wala mahattatun ataupun kerendahan darjat, wa innama hiya umurun i'tiyadiyah, hanya sahaja perkara beradat, ya'rifuha man jarrabaha, yang dapat mengetahuinya orang yang ada tajrubah, ada eksperimen, ada pengalaman, wa ja'alaha hammahu, dan mereka jadikan benda itu urusan mereka, jadikan itu urusan mereka dan benda yang mereka pakar. Wa syaghala biha nafsah, mereka menyibukkan diri mereka, mereka jadi pakar dah bidang ni, pakar bidang peperangan, pakar bidang pertanian. Tak apa lah. Wa Nabi SAW, dan Nabi SAW mashhunul qalbi, penuh hati Nabi bi ma'rifati rububiyah, dengan pengetahuan dan makrifah ketuhanan. Bukan kerja Nabi tentang benda-benda dunia yang gini. Hati Nabi sibuk dengan perkara-perkara dan munajat kepada Allah. Mal'anul jawanihi bil ulumi syari'iyah, penuh jawani ni maknanya dada Nabi, lambung Nabi, penuh dada Nabi dengan ilmu-ilmu syariat. Ilmu syariat. Muqayyadul bali bi masalihil ummah, dan terikatlah fikiran Nabi itu untuk mencari maslahah kepada umat, ad-diniyati wa dunyawiyah, maslahah yang melibatkan agama dan juga dunia. Walakin hadza, tetapi ini pun kalaulah berlaku perkara ataupun ijtihad ataupun pandangan Nabi, pendapat Nabi yang tak kena ini, innama yakunu fi ba'dil umur, hanya sahaja berlaku pada sebahagian perkara saja, yajuzu fi nadiri wa fi ma sabilhu tadqiq, maka harus pada perkara-perkara yang jarang-jarang, wa fi ma sabilhu tadqiq, dan pada perkara yang jalannya perlu kepada penelitian, fi hirasati dunia wastifmariha, pada nak menjaga urusan dunia dan nak mengembangkan urusan dunia. La fil kathiril mu'dhini bil balahi wal ghaflah, dia tidak akan berlaku pada perkara banyak yang memberi isyarat kepada kebodohan dan juga kelalaian. Kalaulah berlaku kesalahan ini pada pandangan Nabi berkaitan perkara dunia, ni benda yang jarang-jarang, benda yang sedikit sahaja, dan pada benda yang melibatkan benda yang halus-halus dan perincian. Bukan makna Nabi tak tahu langsung dunia, tak reti langsung benda yang memberi isyarat bahawa orang tu lemah akal dan juga orang yang lalai, tak. Nampak tak? Sebab tu kita dapati waqad tawatara bin naqli, dan telah tawatur dengan nukilan hadis-hadis anhu alaihi salatu wasalam minal ma'rifah, bahawa Nabi ni mengetahui bi umur dunia, Nabi juga tahu tentang urusan-urusan dunia, wa daqaiqi masalihah, dan perkara-perkara halus daripada masalah umat dia, wa masalah-masalah dunia, wa siyasati firaqi ahliha, dan bagaimana Nabi nak mengurus pelbagai ahli dunia ni, kepelbagaian kaum ini, bangsa ini, kabilah ini. Ma huwa mu'jizun fil bashar, benda yang pada perkara itu dianggap mukjizat, pelik pada manusia. Manusia tak boleh nak buat gini, manusia tak mampu tahu dan tak mampu urus begini. Mimma qad nabbahna alaih, daripada perkara yang telah kami beri peringatan padanya, fi babi mu'jizatihi, pada bab menceritakan mukjizat Nabi SAW, min hadzal kitab, dalam kitab ini. Faslun fi ma yu'taqadu fi umuri ahkamil basharil jariyati ala yadaihi wa qadayahum, perkara yang diiktikadkan pada urusan hukum-hukum manusia yang berlaku pada diri Nabi SAW dan juga qadayahum, kehakiman dan juga urusan-urusan manusia. Nabi macam mana? Nabi yang berlaku dalam perhukuman Nabi, Nabi menjatuhkan hukum, Nabi menyelesaikan masalah-masalah mereka ni. Wa amma ma yu'taqadu fi umuri ahkamil bashar, adapun apa yang diiktikadkan pada perkara yang melibatkan hukum-hukum manusia yang berlaku ala yadai, berlaku depan Nabi, wa qadayahun, dan juga kes-kes aduan mereka ni, kes-kes mereka ni, wa ma'rifatil wa ma'rifatul muhiqqu minal mubtil, ma'rifatul muhiqqi, wa ma'rifatul muhiq, dan mengetahui pandangan yang benar, yang hak, minal mubtil, daripada perkara yang batil, wa ilmil masailihi minal mufsidi, dan mengetahui Nabi. Jadi ma'rifati baca atas pada sebelum ni, ma yu'taqadu fi umuri masyayadai wa qadai wa ma'rifati
Wa ilmil masalihi, dan mengetahui Nabi tentang maslahah, bukan masalah muslih. Tahunya Nabi perkara yang muslih, yang mengelokkan, yang baik. Minal mufsid, daripada perkara yang merosakkan. Fa bihadhihi sabil, maka dengan jalan ini, liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, innama ana basyarun, hanya saja aku ni manusia, wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu ini berbalah kepadaku, lalu mengadu kepadaku, wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, boleh jadi salah seorang daripada kamu yang berbalah ini, mereka itu lebih alhana bi hujjati, lebih pandai berhujah daripada temannya satu lagi. Fa'aqdilahu, lalu aku pun menghukumkan baginya ala nahwi mimma asma'u, mengikut apa yang aku dengar daripada bukti-bukti yang dibawa. Faman qadaitu lahu min haqqin, maka apa yang aku, sesiapa yang aku jatuhkan hukuman bagi pihaknya, min haqqin, daripada hak, min haqqi akhi, daripada hak saudaranya, bukan hak dia, tapi aku beri hukumkan menjadi haknya, bisyai'in, sesuatu apa yang dia ambil hak daripada saudaranya, fala ya'khudh minhu syai'a, maka jangan dia ambil satu pun daripada perkara batil dan hak orang tu. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, hanya saja aku sebenarnya memberi kepadanya potongan daripada potongan api neraka. Makna apa? Nabi SAW dalam masalah yang melibatkan qada, hukuman, hakim dan seumpamanya, kalau orang mengadu pada Nabi berbalah, Nabi akan berhukum berdasarkan hujah yang dikemukakan. Jadi Nabi dengar awal-awal, Nabi nasihat awal-awal kepada para sahabat ni. Dia kata, aku ni manusia, boleh jadi salah seorang kamu pandai hujahnya, lalu aku memenangkan dia, lalu dia dapat ambil hak kawannya. Kalau betul berlaku, maka jangan ambil hak itu, kerana itu bukan hak dia. Sesungguhnya seumpama aku orang yang memberi potongan api neraka kepada dia. Jadi dia tak layak ambil. Okay. Hadatsana al-faqih Abu al-Walid rahimahullah. حدثنا حسين بن محمد الحافي حدثنا أبو عمر حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. Hadis sama tadi didatangkan, Imam Qadhi Iyad datangkan sanadnya yang bersambung sampailah kepada rawi hadis. Wa fi riwayati Zuhri, dalam riwayat Imam Zuhri pula, an Urwata qala fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'din, boleh jadi salah seorang daripada kamu itu lebih pandai cakapnya daripada seorang lagi. Fa ahsibu lahu annahu sadiq, lalu aku sangka dia benar. Fa aqdi lahu, lalu aku memberi jatuhkan hukuman bagi pihaknya. Wa tajri ahkamuhu, dan berlakunya hukum-hukum alaihi salam ala zahir, itu berlaku hukum itu di atas zahir. Wa mujiba ghalabati dhanni, dan perkara yang menuntut berdasarkan ghalabati dhann, sangkaan yang berat, bi syahadati syahid, berdasarkan penyaksian saksi. Wa yaminil halif, dan berdasarkan kepada sumpah orang yang bersumpah. Wa mura'atil ashbah, dan meraihkan perkara yang lebih ashbah, lebih hampir, lebih dekat. Wa ma'rifatil ifas, dan mengetahui al-ifasa wal wika'a, mengetahui perkara. Ifah tu apa? Ifah ni makna bekas letak makanan. Ifah ni kinayah lah. Al-ifah wal wika', bekas dulu kan, bekas daripada kulit orang simpan makanan lah tu. Wika' ni pengikat dia, tali pengikat. Jadi benda itu menunjukkan apa? Nabi berhukum berdasarkan zahir. Daripada macam mana, kalau ni daripada mengetahui bekas ni dan pengikat ni. Tahu bekas daun pengikat, maksud apa? Berdasarkan bukti-bukti yang dibawa. Ma'a muqtada hikmatillah fi dhalik, bersertalah apa yang dituntut oleh hikmat Tuhan pada berlakunya perkara itu dan berjatuhnya hukuman berdasarkan kaedah-kaedah penghukuman syarak. Fa innahu ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala, lau sya'a, kalau Tuhan nak, la atla'ahu ala sarairi ibadih, Allah boleh nampakkan kepada Nabi apa yang ada dalam hati hambanya. Kalau Tuhan nak, Allah Ta'ala boleh buka kepada Nabi, boleh nampak terus mana betul mana salah. Tak perlu berlaku proses penghakiman.
Wa mukhabbaati dhamairi ummati, dan Allah boleh tunjukkan apa yang tersimpan dalam hati para umatnya. Fatawallal hukma bainahum, maka Nabi pun akan menjatuhkan hukuman di antara mereka bimujarradi yaqinihi wa ilmihi duna hajatin ila i'tiraf, dengan semata-mata yakin dan ilmu pengetahuan Nabi tanpa berhajat kepada i'tiraf, pengakuan, wa bayyinah, saksi, au yamin, sumpah, au syubha atau syubha. Maka sebenarnya kalau gitu tak perlulah Nabi melakukan proses-proses penghakiman, proses-proses pendalilan dan juga penyaksian tu. Allah boleh dia buat gitu. Lakin, tetapi lama amarallahu ummatah, tatkala Allah Ta'ala menyuruh umat Nabi bittiba'ihi, untuk ikut Nabi, waliktidai bihi, dan mengikut Nabi fi ahwalihi, pada keadaan Nabi, af'alihi wa aqwalihi, perbuatan dan perkataan, wa qadayahu, pada urusan penghakiman Nabi, wa siyarihi, perjalanan Nabi, wa kana hadza law kana mimma yakhtasu bi ilmihi, kalaulah ini daripada perkara yang khusus dengan pengetahuannya, wa yu'thiruhullahu bihi, yang Allah Ta'ala khaskan Nabi seorang ada, lam yakun lil ummati sabilun ila al-iktida, maka tidak ada jalan kepada umat untuk ikut. Kalaulah begitu, macam mana umat nak ikut? Nabi tak apa, lahir dapat wahyu. Kalau Nabi menghukum berdasarkan ilmu yang Tuhan bagi, wahyu Tuhan bagi, macam mana umat nak ikut pada proses penghakim, proses penyaksian? Lam yakun lil ummati sabilun ila al-iktida'i bihi fi syai'in min dhalik, wala qamat hujjatun biqadiyatin, dan tidak akan berdiri hujjah pada apa-apa kes min qadayahu, daripada kes-kes li ahadin, bagi seseorang, fi syariatihi, pada syariat Nabi. Macam mana nak menegakkan hujjah, menegakkan kes kalau berhajat kepada itu? Li'anna la na'lamu ma uthli'a alaika, kita tidak tahu apa yang dibukakan kepada hati Nabi, huwa fi tilkal qadiyah, yang mana dibukakan kepada Nabi itu pada kes dan peristiwa itu, li hukmihi huwan, li hukmihi, bagi hukuman yang dijatuhkan, li hukmihi huwa idzan fi dzalika, pada hukum ketika itu, bil maknuni, dengan apa yang tersimpan, benda yang kita tak nampak, benda yang tersimpan, min i'lamillahi lahu, daripada apa yang Tuhan beritahu kepada Nabi, bima atla'ahu alaihi min sarairihim, dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Nabi daripada apa yang tersimpan dalam hati-hati mereka yang mengadu itu. Wa hadza ma la ta'lamuhu al-ummah, ini perkara yang tak mampu diketahuinya oleh umat. Fa ajrallah, maka dari kerana itu, fa ajrallahu ta'ala ahkamah, Allah memperlakukan hukumannya ala zawahirihim, mengikut zahir mereka, allati yastawi fiha, yang mana mereka itu sama padanya, huwa wa ghairuhu, Nabi dan juga selain daripada Nabi, sama, minal bashar, daripada manusia lain. Jadi sama. Jadi Allah Ta'ala dalam masalah ini, Allah Ta'ala suruh Nabi berhukum ikut zahir, yang mana berhukum berdasarkan zahir, pembuktian, penyaksian dan juga sumpah ini, Nabi pun ada kemampuan, manusia lain pun mampu, manusia pun lain boleh ikut. Liyati maqtida'u ummatihi bihi, supaya jadi sempurnalah mengikut umat Nabi dengan Nabi, fi ta'yini qadayahu, pada menentukan kes-kesnya, wa tanzili ahkami, dan menjalankan hukuman dan menjatuhkan hukuman, wa ya'tuna ma atau min zalika ala ilmin, supaya dapatlah mereka mendatangkan apa yang mereka bawa datang berdasarkan ilmu, wa yaqinin, dan keyakinan, min sunnati, daripada mengikut sunnah Nabi, idzil bayanu bil fi'li auqa'u minhu bil qaul, kerana penerangan dengan cara perbuatan lebih mendatangkan kesan daripada perkataan. Mana kalau Nabi sebut saja, Nabi suruh saja tapi Nabi tak buat, tentulah Nabi melakukan dan membuat itu lebih memberi kesan bagi manusia dan umat ni untuk ikut, lebih daripada Nabi semata-mata kata. Jadi Nabi sendiri menjatuhkan hukuman, Nabi sendiri terlibat dalam proses penghakiman itu, Nabi sendiri buat dengan perbuatannya dan ditunjukkan cara. Itu lebih memberi kesan auqa'u minhu bil qaul, daripada semata-mata perkataan, wa arfa'u lihtimali lafzi, dan lebih menghilangkan bagi andaian lafaz. Bila lafaz ni boleh jadi ada lafaz itu bukan lafaz ala haqiqah, lafaz kinayah, lafaz majaz, wa ta'wili al muta'awil, dan menghilangkan takwilan orang yang mentakwil,
wa kana hukmuhu ala zahir, adalah hukum dia itu di atas perkara zahir itu ajla fil bayan, lebih jelas pada penerangan, wa awdaha fi wujuhil ahkam, dan lebih jelas pada wajah-wajah hukum, wa aktsara faidatan, dan lebih banyak faedah, limujibati tasyajuri wal khisam, bagi perkara-perkara yang menuntukkan berlakunya tasyajur, pertelingkahan dan juga perbalahan. Waliyaqtadiya bidzalika kullihi, supaya dapat mengikut dengan itu kesemuanya, hukamu ummatih, hakim-hakim di kalangan umat dia, supaya hakim-hakim, tok hakim dan tok qadi ni boleh ikut perbuatan Nabi. Yustawsaku bima yu'tharu anhu, dan menjadi yustawsaku, dapat yakinlah dengan apa yang dikhususkan atau dipilih baginya. Wa yandabitu qanunu syariatihi, dan akan jadi yang dhabit, jadi dhabit lah, jadi kita kata apa, jadi lebih kemas dan lebih terpelihara qanun perundangan syariatnya. Wa tayyidhalika anhu fi ilmil ghaibi alladhi ista'thara bihi, dan dilipat demikian itu, maknanya tidak berkat, dilipat demikian itu daripada ilmu ghaib yang dilipat, makna diberilah, dilipat makna Allah Ta'ala tidak memberikan itu daripada tidak dibukakan pengetahuan itu daripada ilmu ghaib allazi ista'thara bihi, yang diberi khusus kepada Nabi. Makna bab ni Tuhan lipat makna Tuhan sembunyikanlah, tidak zahirkanlah apa yang Tuhan beri pada diri Nabi tentang pengetahuan ilmu ghaib yang hanya khusus pada apa? Khusus pengetahuan ilmu ghaib itu bagi Allah Ta'ala saja. Jadi Allah Ta'ala tak beri benda tu. Wa tayya dzalika anhu, dan Allah Ta'ala sembunyikan. Wa tayya ay Allah Ta'ala melipatkan, menyembunyikan daripada Nabi min ilmil ghaib, daripada ilmu ghaib allazi ista'thara bihi, yang hanya khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah Taala, alimul ghaibi, Tuhan yang mengetahui perkara ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak akan zahirkan perkara ghaib itu kepada seseorang, illa man irtada min rasulin, kecuali orang yang Tuhan redha di kalangan para rasul. Jadi orang ni tak terlibat dalam hukum perkara yang Tuhan beri tunjuk, yang Tuhan khaskan kepada, yang mana perkara itu khas hak Tuhan saja. Kalau Tuhan tunjuk pun Tuhan takkan itu tidak disebarkan, tak termasuk dalam cara-cara penghakiman. Fayu'allimuhu minhu bima sya', fayu'allimuhu minhu, maka Allah mengajarkan dan memberitahu kepada Nabi daripada ilmu ghaib itu masya'a, apa yang Tuhan nak. Wa yasta'thiru bima sya'a, dan Allah Ta'ala merahsiakan dan mengkhususkan apa yang Tuhan nak. Ada sebahagiannya Tuhan beritahu, ada sebahagiannya Tuhan tak beritahu. Wala yaqdahu hadza fi nubuwwatihi, dan ini tidak mencacatkan pada kenabian Nabi. Wala yafsimu urwatan min ismatihi, dan tidak meleraikan satu ikatan daripada ikatan ismah kemaksunan Nabi. Tidak menyebabkan jadi terurai ataupun terlerainya kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi aqwalihi ad-dunyawiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Soalan tak? Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.